Okey, semua dah masuk. Kita cuba buka iPad sebab hari ni saya nak cuba baca sedikit apa orang panggil feedback ataupun you punya maklum balas. Sebab semalam saya nampak IG kesian Dr. Azam, dia cakap seorang aja sebab IG dia tak orang tak boleh baca, maksudnya orang tak boleh dengar. Jadi sebelum kita sambung, boleh tak Mary, you dengar tak suara saya? Cuba you tulis kalau boleh dengar, just say jelas ataupun letak kat situ boleh dengar clear, apa sajalah, asalkan saya tak cakap seorang-seorang nanti. Macam mana Hafizatul, dengar tak? Nashman boleh dengar? Okay, good, well done. Okay, so kita sambung ya. Siapa ni? Mid Ida. Sekarang saya cuba baca sambilan saya bagi ilmu pada anda, boleh tak? Sebab ada orang komplain, doktor cakap je, kita dah penat dah nak type ni, nak tanya. Tapi kalau you tanya yang berkenaan saja, janganlah tanya luar daripada topik, betul tak? Tak adil lah, nanti kita jawab soalan you, orang lain nak kena tunggu pula, betul? So kita sama-sama give and take, boleh? Okay, good. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni malam yang barakah, malam Jumaat, kita bertemu lagi sekali dalam majlis ilmu, dan saya nak cerita straightforward. Siapa boleh teka, saya akan tunjuk buah ni lagi sekali, sebab ramai dah pernah tengok di supermarket kebanyakannya, sebab buah ni buah yang diimport. Kita tak banyak tanam di Malaysia. Mungkin tak minat, ataupun kalau nak kata dia tak boleh naik, di Indonesia banyak. Ni di Indonesia ni memanglah, Thailand, Vietnam kan, sehingga kan ada orang panggil cherry Vietnam pun yang warna merah-merah sedikit tu. Baiklah, untuk pengetahuan anda sekalian, saya nak anda bagi tahu pada saya, you pernah rasa berapa jenis cherry? Ingat jangan you confuse dengan masa kita budak-budak kecil dulu yang kita panggil pokok cherry kita. Ingat tak yang macam merendang tu, macam bumbung, cantik dah, daun dia straight macam tu kan. Jadi macam kita boleh buat dia tu sebagai tempat berteduh, betul tak? Dan burung-burung suka sangat pada buah yang kita panggil juga buah cherry, tapi yang tu yang bulat, yang manis, kita petik ambil makan terus, tak sempat nak berbalik rumah, dah habis dah. Dan dia pun tak berbuah banyak. Jarang-jarang orang buat cherry tu sebagai cherry untuk perusahaan ataupun nak ekspor itu lebih kepada sebagai design. Kat kampung-kampung pokok tu memang senang naik sendiri. Tapi yang saya cakap ataupun yang kita nak orang kata mengupaskan sesuatu topik pada malam ini, dia berbentuk cherry yang macam ni, okey, yang ada tangkal dia. Yang saya tunjuk pada anda ni, ini yang orang panggil buah cherry yang sweet. So kita fokus pada dua jenis, satu yang sweet, satu yang agak masam sedikit. Yang tu dipanggil tart, T-A-R-T. Ingat saya nak ulang perkataan ni lagi sekali, tart. Tart, apa tu cherry ni, saya nak you ingat, sebab antara dua ni ada kalanya tart cherry tu lebih bermanfaat daripada yang sweet cherry ni. Seperti biasalah, apa saja pun yang ada lebih banyak bahan-bahan senyawa, bahan-bahan aktif untuk merawat ataupun menyembuh, dia selalunya agak tak sesedap yang manis-manis, betul kan? Namun untuk kita yang kebiasaan, memanglah kalau kita pergi supermarket, kita beli yang gelap-gelap macam ni, sebab dia selalunya lebih manis. Okey, dan anda semua dah tahu bila dia berwarna yang lebih merah, lebih gelap. Okey, yang satu lagi yang masam-masam tu dia merah yang lebih cerah daripada yang ini. Okey, yang ni dia kegelapan, kadang-kadang sampai warna purple pun ada. Okey, so anda kena tahu, kalau pergi supermarket tu, kebanyakan kalau yang dijual yang ini, kalau dia buat jus yang dalam botol yang dijual concentrate tu, yang balik kita kena bancuh tu, yang tu selalunya dibuat daripada tart cherry, T-A-R-T.
Okey, namun dua-duanya boleh makan. Jangan pula you tak nak ambil yang mana satu nanti pilihan. Tetapi kalau sakit gout atau sakit arthritis pada malam ini, you harus pilih yang tart cherry, T-A-R-T, tart cherry. Boleh ingat? Okey. Dia untuk sebagai mukadimah tidak begitu tinggi kalori, bagus. Nanti untuk kuruskan ataupun jaga berat badan, bagus. Dia satu cup, satu cawan cuma 90 kalori, tak tinggi lah tu, dan dia pun ada low glycemic index, berarti tidak spike you punya gula darah semua tu. Baiklah, kalau anda dah bersedia, saya nak cerita pasal 15 yang dijanjikan kebaikan buah ceri ni. Antara buah-buah yang terkenal, yang bagi saya cukup mujarab, inilah antaranya. Saya tunjuk lagi sekali bagi mereka yang baru masuk. Okey, ni dia. Alright. Kalau sempat jari tu tekan like, tekan share sekali please ya, ataupun komen kalau perlu. Nombor satu yang tadi saya janjikan ialah gout dengan arthritis dahulu. Boleh? Okey, yang ni terkenal, buah ceri, disebabkan dalamnya ada kandungan, ada 3 yang terkenal yang menyebabkan ianya menjadi sebagai, orang kata apa, anti radang, antioksidan, dan juga anti sakit, anti pain lah, pain killer sebenarnya. Dahsyat sebab sebahagian besar daripadanya disebabkan oleh, kalau daripada warnanya sendiri you tahu dia lebih merah, lebih gelap, maka perkataannya ialah anthocyanin. Anthocyanin ni memang terkenal sebagai bahan senyawa, orang kata bahan aktif, yang memainkan peranan untuk menjadi semua tadi, anti radang, antioksidan, anti sakit pun, anthocyanin. Nombor 2 namanya cyanidin. Nombor 3 namanya allergic acid. You tak payah ingat nama-nama ni semua, tapi kalau orang tanya kenapa dia sonok-sonok je ke, orang claim saja ke, ataupun kadang-kadang orang nak buat cerita je, tak, dia dah dibuat kajian. Antara yang penyakit banyak orang perdepankan melalui kebaikan ceri ni ialah yang dinamakan gout dan arthritis. Ingat gout dan arthritis ni juga, kalau you dapat daun dia atau sedikit batang, kan pokok dia kan, you pernah tengok tak pokok dia? Dia tak tinggi, pokok dia cantik, buahnya memang background hijau, daun kan, lepas tu buah dia warna merah-merah ungu, cantik lah kan. So, dan bagi yang tanaman yang subur tu memang cantik pokok dia. So saya maksudkan apa tadi, kalau boleh anda ambil ni sebagai sama ada makanan harian ataupun buat minuman harian. Kalau minuman harian yang you nak beli tart cherry tu, kalau you pergi tengok kat supermarket banyak ni, kedai-kedai organik memang banyak. Pastikan dia organik Kalau tak organik jangan beli, sebab zaman sekarang orang nak buat duit je, dia masukkan gula biasa, dia masukkan bahan-bahan perasa biasa, dia masukkan pengawet, apa sajalah, asalkan dia boleh buat duit je. Jangan, you kena tengok, baca elok-elok, kedai pun boleh diharap. Dan bila you minum dia, bila you buat bancuhan nanti, akan nampak perbezaan daripada seminggu ke seminggu, walaupun tak secepat sehari dua. Ramai orang dah memberi testimoni. Sebenarnya kalau takat gout yang ringan-ringan ni, memang dia boleh makan lah, maksudnya kan. Anda tahu sangat-sangat kenapa saya berminat dengan gout ni, sebab orang yang ada chronic gout yang degil sangat-sangat tu, dia akan cari apa saja pun. Dan ini salah satu daripada makanan dan minuman yang saya galakkan diri saya dan anda yang ada membership gout. Maksudnya kelab jadi ahli gout. Kalau nak tahu, presidennya saya lah. Taklah, siapa pun tak nak kena gout sebenarnya, betul tak? Sakit yang amat. Nombor 1, 2 dah siap. Nombor 3 ialah kanser. Dahsyat tak? Dia punya lawan dia ataupun dia punya pengaruh kan, Zarina, betul tak? Bagus, beli yang organik, betul.
Okey, dia punya apa, penyakit-penyakit yang dia attack tu memang dahsyat-dahsyat. Tengok ni, kanser yang terkenal dengan cherry ialah kanser pancreas, breast, liver, intestine, usus-usus semua ni, skin, kanser kulit ataupun kanser paru-paru. Jadi dahsyat. Satu lagi tambahan, dia selain daripada 3 bahan tadi, dia ada nama satu lagi namanya phenolic acid. Phenolic acid ni terkenal dengan lawannya dengan penyakit-penyakit yang serius tadi. Nombor 4 iaitu ni lagi dahsyat-dahsyat lah, tidur pula. Dia ni kadang-kadang you tengok kena lihat dari sudut kekuatan ataupun kebesaran Allah. Dia punya ilmu, dia punya teknologi, dia punya buatan dia punya mixture. Sebab tu bagi mereka yang mempelopori diet-diet yang tak boleh makan buah, you jangan dengar langsung. Saya rasa mulai malam ni you kena boycott. Siapa saja yang kata buah tak boleh makan, ialah kalau yang durian tu boleh juga makan kan, tetapi tak adalah saya kata sampai berbiji-biji. Saya boleh makan berulas-ulas, no problem. Tapi sampai kata buah langsung tak boleh tempuh, you cancel terus. Berarti dia dah tidak mengiktiraf apa yang Allah bikin. Itu je. Memanglah ada karbohidrat, memang ada protein sedikit, memang ada dalam ni banyak fiber semua kan. Itu baguslah. Takut sangat dengan karbo tu pasal apa? Bukan semua karbo tu tak elok, betul tak? Kalau tidak Tuhan tak buat lah. Of course, kalau gula, kalau kan saya kata susu yang dah diproses, daging yang telah lama pun tak fresh pun tak elok juga, sebab kita campur dengan manusia sendiri, campur dengan antibiotik, dengan hormon. Itu bukan salah pembikinan yang Allah sediakan. Baik, saya cerita tentang tidur ni, dahsyat tak dahsyatnya. Orang kata siapa yang ada insomnia atau tidur yang tak berapa berkualiti, 1-2 jam sebelum you tidur makan 1 genggam, lebih kurang katakan 5-6 biji. Okey, kalau nak gigit makan, itu pun bagus, memang digalakkan sangat-sangat. Ataupun you buat yang daripada concentrate. Ingat yang you beli daripada botol tadi tu. Sebab apa? Tak cherry yang masam tu kan, kadang-kadang buah-buah yang ni pun, sweet cherry pun, kadang-kadang you dah beli seminggu 2 dia dah mula nak lembik dan sebagainya. So kadang-kadang bagus juga you beli daripada botol tu. Walaupun saya tak galakkan you minum jus buah-buahan, selalu saya kata jangan minum jus buah-buahan, tapi untuk tujuan yang ini mungkin kita boleh berkecuali, sebab kita nak tahan dia supaya you beli tu boleh tahan 3-4 minggu kan. Nak buat sehari sekali minum belah pagi atau sekali lagi belah malam, cuba dulu tengok macam mana. So sleep disebabkan apa? Rupa-rupanya saya pun baru belajar. Sebab tu saya suka buat cerita-cerita live ni, ataupun buat pelajaran untuk share dengan anda. Sebab saya pun masuk ilmu baru. Manalah saya tahu. You ingat budak-budak medical, budak-budak ataupun doktor yang dah qualified pun, kalau kita tak fokus kepada pemakanan, kita boleh tahu ke dalam ni ada melatonin? Cuba beritahu kat saya. Yang kita tahu, belilah. Kan ada jual kat farmasi, nak tidur bagi nyenyak, dia bagi kat you 5 to 10 miligram. Banyak tu sekali nak telan tu, betul tak? So it's no good kalau you ambil artificial melatonin. Yang ada dalam ni walaupun sedikit, tapi Tuhan bagi siap untuk you tidur dengan lebih nyenyak. Ingat? So melatonin ada, serotonin ada, tryptophan ada. Asal usulnya bahan tu nama tryptophan, dia tukar jadi serotonin, lepas tu dia jadi melatonin. Melatonin you tahu kan, adalah hormon yang keluar waktu malam, dipersediakan untuk you tidur. Tuhan bagi kat you melatonin sebagai hadiah belah malam untuk you beristirahat.
Sebab itulah kalau kita enjakkan waktu tidur kita sampai pukul 1-2 pagi, kita dah tak berterima kasih dengan Allah yang menyediakan melatonin sejak pukul 8 malam, 9 malam tadi. Pelan-pelan pukul 10.30 dia dah maksimum, pukul 12 dah best, pukul 1-2 dia tengah best bagi liver semua buat kerja dia sendiri. Faham tu? Jadi kita ambil malam ni cerita cherry untuk meningkatkan kualiti tidur. Baik, kita satu lagi tadi kita sebut-sebutkan dia lawan radang, anti-inflamasi yang paling kuat. Antara buah-buahan yang ada selain daripada turmeric, pernah dengar, kunyit semua tu bagus, halia semua tu bagus, satu lagi bawang putih pun bagus, tapi ini dia satu lagi, right? Ni semua kawan dengan apa lagi? Kawan dengan daun salam, kawan dengan moringa. Inilah kawan-kawan dia orang. All these are top. So anti radang, sebab itulah dia juga saya nak tulis kat sini dan saya bulatkan dia antioksidan yang tinggi. Dalamnya ada vitamin C, ada potasium, ada magnesium, ada berbagai lagi lah, iron, manganese dan sebagainya. Ada prebiotik, ada ni lah fiber yang kuat, yang tinggi, vitamin K, vitamin B lagi. Jadi semua ni termasuk vitamin A pun ada. Dia menjadi antioksidan yang melawan radikal bebas, iaitu yang mengkaratkan kita punya sel, maksudnya merosakkan sel-sel kita. Dia pertahankan. Cantik tak? Jadi sebab itulah susah nak dapat orang kata penyakit. Kalau kita awal-awal lagi, anak-anak muda yang dengar ataupun ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian yang ada anak yang masih lagi membesar, ajar mereka minum tak cherry punya drink ataupun buah cherry, tergantunglah yang mana satu dia orang suka, jangan kita gaduh. Alright. Next, seterusnya nombor 5 ialah kolesterol. Dahsyat tak dahsyat? Bila dia boleh kurangkan kolesterol, sekejap lagi saya akan cerita pula, nanti kejap dia boleh kurangkan kolesterol, yang LDL tu dikurangkan, HDL dinaikkan, tahu kan, yang baik naik, yang bukanlah jahat. Kolesterol tak pernah jahat, tapi yang dianggap jahat tu LDL tu turun. Okey, demi untuk menjaga juga fatty liver punya problem, anda galakkan siapa yang ada muda-muda dah ada fatty liver, ambil ni juga buah cherry. Baik, sambung. Bila kolesterol turun, ada penjagaan blood pressure sekali. Disebabkan apa? Selain daripada dia anti radang, anti ni semua, yang kebaikannya untuk blood pressure ialah potasium. Dia tinggi dengan potasium, ataupun orang Indonesia sebutnya kalium. Okay. Sebahagian besar daripada kebaikan untuk menurunkan dua-dua sekali, systolic dengan diastolic, kan, dua-dua sekali. Cantik lah tu. Dia ada tadi saya sebut phenolic acid, dan dengan cara tingginya potasium, rendahnya sodium, dia memberi orang kata relax, maksudnya keredaan daripada sebarang orang kata nak menguncup ke blood vessel semua tu, dia membuka. Jadi baguslah muscle, vessel ataupun pembuluh darah tu boleh relax. Seterusnya diabetes pula. Apa lagi yang dia tak cover? Dahsyat ni penyakit, tengok, 3 serangkai, blood pressure, diabetes lagi. Diabetes terkenal juga dengan buah cherry ni. Dan minumannya nanti kalau anda tengok, dia ada banyak polyphenol. Polyphenol ni ialah bahan terbaik daripada pohon-pohon, buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Polyphenol ni terbaik untuk jaga diabetes juga. Dengan itu, semua ni ada kaitan dengan stroke tak? Pastinya stroke juga terjamin. Okey, Umi Zainal, phenolic acid, betul. Siapa lagi? Biar saya cek dulu semua, no problem boleh ikut. Alright, kita sambung. Mood ni maksudnya you punya emosi you. Dahsyat tak dahsyat? Saya setiap kali saya cerita pada anda, you nak tahu tak, saya macam rasa
seteruja sangat, rasa macam ya Allah, inilah bagi mereka yang mengetahui, maksudnya kita yang mengetahui ni, kita harus lebih dekat dengan Allah. You dengar, selain pada penyakit tadi, dia juga bukan jaga fizikal, tapi dia jaga mental juga. Mood kita akan mengurangkan apa tu, kortisol. Tahu tak apa dia kortisol? Kortisol tu adalah hormon untuk orang yang stres. Jadi kita ni takkanlah tak ada stres, hari-hari kadang-kadang ada, betul tak? Tak kecil besar. Jadi mau tak mau kortisol tu kadang-kadang sampai nak latih dia. Yang dikeluarkan oleh adrenal gland di atas daripada buah pinggang. Faham tu? Jadi kalau dia letih pun bahaya ni, kortisol ni. So mood kita terkawal, itu yang terbaik. Dan saya kata tadi, arthritis selain pada gout kan kita dah cover tadi. Sekarang tiba masa saya nak sambung pula balik kepada mood tadi. Sekarang otak secara neuron dia, maksudnya brain function kita akan juga terjamin. Dia ada bahan-bahan yang akan mengawal, seperti ada flavonoid kan, dia ada balik cerita anthocyanin. Nak sebut pun nak kena berbelit lidah. Anthocyanin, yang ingat tak, menyebabkan buah ni warna gelap, merah dan sebagainya itu. Jadi dengan cara ini brain function kita, maksudnya apa? Meningkatkan memori dan kurang lupa-lupa. Baguslah kalau kurang lupa-lupa. Kadang-kadang kita baru umur 55, baru je pension 2 tahun, dah tak nampak kunci dah. Okey, jaga baik. Kalau tak nampak kunci tak apa, kalau tak ingat nama isteri macam mana? Okey, sambung. Antioksidan, saya dah cerita tadi, baik untuk lawan free radical supaya banyak penyakit kronik boleh dibantu. Alright. Baik. Tadi dengan kolesterolnya, dengan BP-nya terkawal, dengan diabetes pun cantik, apa lagi, dengan you punya blood vessel tadi saya kata dia boleh relax, maka jantung kita pun terjamin. Seronok tak? Semua ni ada rangkaian, ada jaringan menjaga satu sama lain. Sampai jantung pun ada, orang kata apa, kesihatannya terjamin. Apa lagi kita nak? Banyak-banyaklah bersyukur, betul tak? Jadi anthocyanin lagi sekali mainkan peranan, potasium lagi diperlukan sangat-sangat untuk menjaga kardiovaskular. Kardio tu jantung. Okey, so jaga baik-baik. Semua ni adalah makanan untuk kebaikan jantung. Baik, sikit lagi, nombor 13 ialah senang baik pulih daripada exercise ataupun melakukan kerja-kerja berat. Di negara seperti Amerika semua, mereka beri minum kepada tim-tim yang masuk game ataupun olahraga ataupun permainan yang memerlukan banyak tenaga dan kena cepat pulih. Faham tak? Kadang-kadang kan mainnya hari-hari, tak berhenti-henti, penatnya. So minuman ini ataupun buah ini merupakan orang kata apa, hidangannya setiap hari untuk mereka. Didapati sakitnya berkurangan dan cepat pulih. Okey, nombor 14, weight loss. Bagi mereka yang ingin menjaga berat badan, ini antara buah-buahan yang harus you orang kata dekatkan diri ataupun selalu supply kan, sebab dia tinggi dengan fiber, hydrationnya cukup tinggi, maksudnya dia banyak air. Jadi you tak risau sangat lah. Okey, cepat pulih pada kecederaan. Betul Roslina. Okey, alright. Yang penting dari segi weight loss ialah dia low calorie, saya dah kata tadi, dan high fiber, tinggi dengan serat. Pencernaan selalu menjadi lancar, maksudnya tak ada masalah digestion, sukar nak dapat kembung, nak dapat gastric atau GERD, semua tu dia boleh bantu, ya. Dan last kali ialah dia meningkatkan immunity, disebabkan dia juga tinggi dengan vitamin C. Di zaman-zaman sekarang ni, semua bila sebut immunity je, dia antara orang carilah ni. Dan
kalaupun tak ada masalah virus atau bakteria, kita boleh jaga kulit kan. Vitamin C boleh jaga untuk proses melambatkan penuaan. Jadi semua yang saya cerita malam ni adalah best belaka. Orang kata apa, top manfaat yang orang cari-cari. Kadang-kadang tak payah pergi jauh, ada je. Okey, cuma disebabkan dia terpaksa import, anda berhati-hati. Balik tu bawa apa tu, biarlah dia kata organik tak organik pun, tapi kena basuh elok-elok. Saya ni barangan yang bukan you tanam sendiri, bukan kita yang punya tangan jaga dia tu, confirm mesti ada bahan-bahan yang dia spray dan sebagainya. So tolong cuci elok-elok. Pastikan you rendam sama dalam cuka, dalam baking soda, ataupun dalam RX water, ataupun dalam ozon, boleh ingat, ataupun dalam garam. Rendam elok-elok. Baiklah, saudara sekalian, terima kasih. Cik Puma pun ada lagi sini, Masya Allah. Amy, siapa lagi? Cherry Kampung ke doktor? Bukan, yang cherry kampung tu bukan, yang tu manis. Okey. Bagus juga kita berinteraksi ni kan. Buah apa yang baru dengar ni? Buah cherry. Oh, baru dengar. Okey, sorry. Ni dia buah dia. Boleh ingat tak? Boleh nampak tak? Boleh tahu kan? Okey. Ada selalu kat supermarket depan-depan tu dia dah ada. Faham? Okey. Last ada soalan apa-apa yang kalau saya terbaca kita jawab terus. Sebab nasib baik you tanya tadi, cherry kampung ke? Bukan. Bukan cherry kampung. Okey. Itu sedap juga, boleh makan. Susah nak cari tu. Okey. Baiklah, kalau tak ada apa-apa, kita ucapkan terima kasih kepada anda sekalian yang sudi join saya. Saya mendoakan anda sentiasa dalam keadaan sihat walafiat sekeluarga. Tolong kirim salam pada mereka yang tak sempat join saya. Nanti you boleh tengok balik. Saya kan benda ni boleh review. Okay, kecuali kalau kat TikTok lah ni. Namun saya akan cuba banyakkan lagi persembahan saya dan company di dalam TikTok nanti, insyaAllah. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia anda bahagia, saya doakan, dan akhirat anda syurga. Jangan lupa senyum-senyum sokmo, dan let go and feel good all the time. Bye.